Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Lina. Kena record je, pelik pula. So, insyaAllah hari ni kita akan buat training. Ni bukan website course ni, website training untuk Citra Guru yang dah pun hidup lah, dah live online. Jadi hari ni kita ada Kak Lina. Sebarang soalan daripada Kak Halina lah. Yang lain-lain boleh tanya selepas sesi, insyaAllah. Yang ni kita boleh skip lah. So untuk hari ni agenda kita akan tertumpu kepada 4 bahagian yang atas ni. Yang pertama kita akan tengok serba ringkas tentang WordPress. Apa tu, bukanlah apa itu WordPress, tapi dari segi tag infra dia, dari segi domain. Contohnya kita tulis domain, hosting. Sebenarnya WordPress ni dibina atas apa. Jadi kalau contoh ada masalah lepas ni, dia akan berkaitan dengan infra dia. Kadang-kadang sebab WordPress itself is free dan ada consequence lah daripada situ. Kalau ada apa-apa boleh tanya je, okay? Ini sebahagian daripada infra. Kita akan tengok sikit je sekejap sebab this is a bit technical. And then kita akan jump terus masuk ke dalam WordPress daripada segi setting. So kita akan tengok dari dekat sini how to set the user, user limit. Lepas tu dari segi how to post, and then pages. For example, in the future nak tambah pages, and also plugins, benda-benda lain lah yang ada dekat dashboard WordPress itself. Lepas kita cover WordPress setting, kita akan tengok specifically on the content management, iaitu untuk blogging. Sebab Citra Guru punya focus for now is on the writing. So kita akan tengok lah macam mana how to really manage the post, blogging tu lah. And then I will also share a bit about SEO kat sini, because it helps to rank in the Google. Kejap Kak Aliza masuk. Assalamualaikum Kak Aliza. Tengok sikit. Oh, belum lagi. Okay, and then last one, after that kita akan go through a bit handover details yang akan berkaitan dengan infra of the WordPress juga, insyaAllah. Assalamualaikum Kak Aliza. Kak Aliza boleh dengar? Assalamualaikum. Kak Aliza unmute. Tak apa, settle down dulu, nanti Kak Aliza boleh say hi. Okay, kita baru je go through agenda. Sebabkan Kak Aliza ada hal pukul 11. So maybe yang ni a little bit lah. Contohnya untuk Kak Alina dengan Kak Aliza, apa sebenarnya your learning and web development goal, web management punya goal when it comes to WordPress. Untuk hari ni apa dia punya goal for, personally your goal? Nak tahu, nak boleh urus blog ke? Nak Okay, so WordPress ni in my time pernah dulu try, tapi dia macam basic je. So sekarang ada Elementor lah, nak subscribe apalah. So itu dah I don't know that. But I do want to try to achieve the best quality. So next time kalau nak bayar, nak tambah ke, I'm willing. I don't appreciate. So nak tahu semua lah. Okay, so maksudnya you want to make sure the website on par lah, maksudnya not just like a blogger punya, normal blogger macam tu lah. Not a hobby punya kind of website. If I can achieve it, tapi slowly lah, because it's too hard, too technical, and then I don't want to have a lot of cost pun, mahal. But I see there's a lot of things tu, apa benda I tak tahu, but I feel like maybe it's good for me. Okay, then maksudnya you want to know the overall of WordPress. Ada benda tak tahu, tak kenal kan. Betul? Like how to make money from it. Betul juga tu, boleh. So because kita ada kat sini memang ada SEO, so maybe untuk free range ni I can also add shop. So I can show, sebab memang benda ni free in WordPress. Boleh? Selain tu kalau Kak Liza ada ada goal yang nak add to the question, How to promote our website. Okay. Have to do Promotion. kena put on social media ke? Okay, yang ni, ini bukan free range lah, ni memang out of the WordPress punya konteks. Tapi tak apa, because marketing a bit ada dekat SEO lah. This part, yang ni ada relation, this one. Tapi boleh lah kita bagi sikit nanti ada macam traffic. Ni ada kaitan juga, because we are doing, Citra Guru focus is on the writing kan. So kita macam nak lead traffic. Traffic lead mana nak buat. Yes. So dia ada kaitan dengan social media tu lah. Selain itu,
Okay, this is the goal lah. Yeah. But I know lah what Yes. you nak masukkan. Okay, so sekarang kita check pula what are the things you already know about WordPress. Kalau Kak Aina kata years ago, so maksudnya Kak Aina tahu the dashboard macam tu lah. Tahu lagi macam how to macam plugins punya Boleh tulis, boleh publish, boleh edit. okay, yang kalau Usually boleh add gambar tapi yang kata ada masalah because of the Elementor or some other part yang tiba-tiba. okay, so maksudnya basic 101 tu dah tahulah. Dah tahu on about WordPress. Kalau how about Kak Aliza? So kita boleh skip certain part lah sebab dah tahu. Tu maksud saya. Kak Aliza mute kalau nak share. Dah pernah publish pun kan, you click publish or she did some herself. On blogging je lah. Okay macam tu. Can I say that? Okay ke? So maksudnya untuk maintain tu maybe tak tahulah kan? Maintain bila ada masalah dengan tersalah tekan. Sebab banyak okay. so kadang tertekan yang salah. Boleh. Okay, so maksudnya saya akan skip a bit on the post lah sebab dah tahu. Cuma saya akan bagi tahu sebab hari tu Kak Karina ada soalan yang kenapa gambar yang dipilih tu tak naik. Macam tu. Yeah, that's one. Okay. So tapi kita akan go fast lah on the blogging. So let's start. Kita dah goal dah ada. So I already know what you already know. So kita akan tengok the first one is intro about infra lah sebab WordPress itself tu dah semua orang dah tahu lah, dah pernah involve. So the first one is kita nak tengok infra of WordPress ni. So why this is important? Because WordPress although it's free tapi dia hosted on something lah. So domain ni is the name of the website. Ni semua orang tahulah kan, Citra Guru. So in the future there is this thing called subdomain. So subdomain. So domain is the name, the main name of the website. So contohnya macam this website is called canva.com. So that is the domain. Contohnya ataupun apa kita pun nama? Citra.guru, right? Citra Guru, this is the domain. Dia tak ada HTTP tu bukan domain. So subdomain in the future katalah nak buat another website tapi ada nama yang berkaitan dengan domain asal, kita boleh letak just add je, tak payah beli. Contohnya shop.citraguru.citra.guru contohnya macam tu. So the shop name here memang boleh tambah lah. So kat mana boleh berlaku benda ni? Benda dua ni perlu dibuat dekat sama ada dekat the domain punya panel. So saya akan tunjuk lah. So untuk nama domain kita citra.guru ni kita pakai Kak Hina punya Namecheap. So saya akan tunjuk contoh Namecheap saya lah. Sekejap. Ni contoh. Okay. Boleh lah. So for example like this one, Cubic People ni saya punya domain. So domain ni dibeli dekat domain provider. So bila kita beli domain dekat domain provider, so of course the setting dekat domain provider tu. So in this case untuk citra.guru kita punya domain provider ialah Namecheap sebab one of the cheapest and also yang efficient lah. So boleh ke kita move, katalah nanti nak harga Namecheap ni mahal ke ataupun kita ada isu dengan hosting ke, for example nak tukar ataupun nak pindah. Contoh Kak Hina tak nak pegang, nak pass kepada your web guy ke web lady, so boleh buat di sini manage. Kita tunjuk sikit dia punya belakang. Here. So kat sini sebenarnya contohnya macam yang ni saya punya domain lah. So sebenarnya domain tu dia dihostkan dekat satu tapak. Domain ni nama je, alamat macam Gombak. Tapi kalau dia Gombak je tak ada Gombak punya tanah tu tak hidup lah. Jadi kita ada hosting. So hosting kita pakai in our case lah Citra Guru. Okay, sekejap kita tambah kat sini hosting. Hosting untuk Citra Guru sekarang is in Hostinger. So Hostinger ni I provide free hosting lah untuk Citra Guru under my hosting. So saya beli hosting ni, saya subscribe hosting ni. Lepas tu saya park Citra Guru dekat sini. Ni. So this is my hosting. So yang bahagian ni saya punya lah maksudnya. In the future katalah Kak Halina nak beli hosting Kak Halina sendiri. So ada few lah. For example Hostinger ni boleh, dia punya deal untuk 3-4 tahun tu murah. So saya ambil yang 3-4 tahun terus. Ataupun yang Malaysia punya yang terkenal contohnya Exabytes. Yang ni pun boleh. So this is one of lah few Exabytes. Tapi Exabytes ni normally famous for the corporate website. Orang-orang a bit
tua-tua sikit lah, yang dah big company. I don't know why. Dia macam famous sebab dia dah lama. Tapi kalau among the macam developer, especially developer lah, sebab dia orang suka eksperimen, they normally use Mova Host. Saya memang pakai Mova Host juga, ataupun Chun Host. From the name pun dah tahulah dia memang orang-orang muda punya. Nama dia pun macam tu je. Mova Host, Chun Host, Jimat Host, benda-benda macam tu. Macam ni. Very simple. Saya pun pakai Chun Host juga. So sebab apa? So katalah in the future Kak Aina macam nak pakai your own hosting, maksudnya bolehlah pakai. Nanti in the handover detail I can also show a bit lah. Kerja dia simple je sebenarnya. Beli, connect the nama tu dengan tapak tu. Nama, tapak, domain and the hosting. So dah boleh hidup lah. So for the time being, Yearly subscription kena bayar lah. boleh ambil monthly jugalah, tapi leceh sebab kena bayar bulan, dia tarik sebulan kan, macam tu lah. Tapi macam Chun Host, actually they have Chun Host or Mova Host. They have student package. Ada yang murah. So boleh tengok kat situ lah. So tapi tak apa. So that's a bit technical. Cuma bila kita ada satu domain, for example this is my domain, kita akan connect dia dengan dia punya hosting. So kita kena bagi tahu kat domain kita yang okay, this is dia punya nama nak pergi ke kita punya tapak tu, which is our hosting. So in this case, kalau tengok kat sini ni Mova server. So saya host cubicpeople.com ni dekat Mova Host. So kita terus tahu. So dekat sini lah sebenarnya kalau nak tukar hosting tu, kat sini. Memang dekat domain provider punya dashboard. Okay. Tadi kata Chun Host. Yang Chun Host tu dekat saya ada banyak sangat hosting. Sebab kalau satu down, so saya boleh migrate. Macam tu lah. So nak pindah-pindah kan. Sebab that's very normal. Sorry Syafira. Ya? Syafira, I tak faham why we do need to do the domain and hosting. We cannot just use WordPress je macam biasa. So in actuality you can use WordPress, for example, tapi dia akan the name will be owned by contoh Citra Guru macam ni, dia akan jadi citraguru.wordpress. So it's not like a good branding lah, sebab orang tahu yang you actually use, macam nampak lah, sebab WordPress means kalau kita pakai subdomain under WordPress means kita pakai yang free lah. Macam tu lah. So people know instantly. Macam tu. So kalau we can change the name lah to citra.guru instead of citra.wordpress. Betul. Kalau nak tiba-tiba lah nanti satu hari tak boleh bayar ke kan, boleh move to pakai yang free version lah. Boleh. Cuma okay, this is the interesting part about WordPress. So where is this WordPress berada? Okay, so bila kita dah ada nama dah ada dekat rumah, dekat tapak, baru kita bina WordPress on top of the hosting. So apa maksud dia? So this is the hosting. So apa yang saya buat ialah saya akan install WordPress masa tu lah. This one. Kita akan install WordPress tu. Dia macam bangunan rumah yang kosong. WordPress. So kita pasang dia atas hostinger tu, which is our hosting. So bila kita dah pasang, barulah ada WordPress tu. So WordPress tu free because it's an open source. Tapi hosting kena bayar, domain kena bayar. So kalau for example in the future our traffic get to like million ataupun maybe 1,000, 100,000, so kita kena pergi ke hosting yang boleh provide for that speed lah. Sebab macam sekarang kita punya slow je, maksudnya kita tak perlu banyak traffic, kita tak menampung traffic yang tinggi. Jadi kita tak pakailah yang nak tampung 1 juta punya visitor, sebab macam waste lah kalau dah beli sewa PWTC, pengunjung hanya 100-200. So bila dah membesar kita boleh tambah-tambah lah. So itu seberingkas lah, maksudnya WordPress is install on the hosting. So kalau ada masalah dekat website, so it's either WordPress ada masalah kat WordPress, ataupun dia ada masalah dekat hosting tu down ke, hosting tu slow ke. Jadi kita tengok hosting, ataupun hosting kena hack ke, ada virus ke. So boleh jadi juga. Domain ni selalunya isu dia ialah renewal. Kalau tak renew, itu je. Selalunya domain ni tak ada masalah. Selalunya masalah akan datang daripada hosting. File tu kena ada virus ke, benda tu berlaku kat hosting. WordPress ialah pintu dia. Kadang-kadang dia tak masuk dalam, dia tak masuk kat tapak, dia masuk dekat rumah tu je, kat WordPress je. Maybe yang tu quite simple lah. Tapi kalau hosting yang kena tengok backup balik, dan kena, kalau dah teruk dan kena recover balik, banyak kerja lah. So that's about it. Ke? Macam mana? Kita punya ada backup ke? Macam mana nak backup?
Untuk backup tu kejap lagi sebab memang semua normal web development lepas dah siap, kita developer memang akan simpan satu backup lah. Tapi that's why waktu ni nanti saya akan beritahu lah kat sini untuk WordPress setting kat mana sebenarnya kita boleh buat backup tu. Boleh. Okay, untuk intro about WordPress right, tag infra ni ada problem tak? Clear tak pasal domain, hosting and the WordPress? Ni hari tu my hosting tu okey je kan? Domain tu dia memang renew sendiri kan? Betul. Cuma rasanya hari tu tak pasti kenapa. Maybe oh ya, ada satu lagi bahagian. SSL. Okay. So saya dah cerita domain, hosting. So bila WordPress ni dah install, ada satu benda lagi yang nowadays lah, benda ni memang tak boleh tak ada, iaitu the S in the HTTP. Tu ada S tu. S tu is secured benda ni. So sekarang ni especially kalau orang guna Safari, kalau tak ada S tu memang Safari akan macam bagi warning terus yang tempat ni it's on your own risk kalau you nak masuk. So itu yang sometimes happen lah. So benda ni HTTP ni benda ni adalah SSL. Dia apa nama panjang ni, security license something. Kejap SSL, what is nama panjang ni, secure socket layer. Kita kena pasang socket layer ni dekat WordPress ni, sebab bila WordPress ni masuk tak semua hosting bagi SSL. So dia ikut macam hostinger ni, kita kena beli kita punya SSL sebenarnya lah kalau kita nak mana SSL dia. SSL ni. So in our case saya buat manually SSL ni sebab kita nak free lah. So macam ni saya akan install manually dekat dalam WordPress. So ni bahagian ni saya akan beritahu masa handover detail nantilah. So macam ni dia akan expired by August. So sebelum August tu, sebelum 27 August kita kena install balik certificate tu lah. Kalau tak kita kena purchase. Ni RM50 setahun. So for the time being kita pakai je lah yang free. Cuma kena manually lah refresh benda tu bila dia dah nak expired. Okay, SSL tu pun very important lah, the layer tu. Okay, so itu yang rasanya hari tu punya problem is SSL tu dah nak expired. So dia ada conflict dengan hosting sebab hosting baca yang tak ada secured tu. Ya, so tapi saya dah settle lah hari tu. Okay, so kalau kita tak ada problem dengan tag infra, now kita akan masuk bahagian nombor 2 iaitu WordPress setting. So soalan-soalan macam pasal backup Kak Halina tadi tanya kan. Okay, so Citra Guru, sebelum kita masuk. So untuk bahagian ni Kak Halina dengan Kak Riza kalau nak hands on, maksudnya sambil cakap macam letak sebelah-sebelah tengok WordPress, nak tanya pun boleh juga. So kalau ada soalan-soalan kan. Kejap lama saya lupa saya punya password. Allahuakbar. Sekejap pause. How to pause recording. Dia punya yang license expired. Yang ni tak apa. Yang ni dia tak effect license, tak apa. Yang ni saya settle. Yang ni sebenarnya dia pro version, yang the free version okay. So and then we still have the previous version tu, dia tak akan affect the website. So no worries, tak apa, ni saya delete je dulu. Okay. Sebab kan Kak Arina dan Kak Liza dah tahu sebahagian daripada function-function dalam WordPress. So kita akan pergi benda-benda yang penting dululah untuk bahagian WordPress. Okay, so kejap So paling penting sebenarnya dekat WordPress ni, kalau ada, so tadi kita cakap kalau ada masalah kat hosting. So kalau hosting tak ada masalah, so kita kena tengok kat WordPress. So WordPress ni kalau dia punya bahagian kena maintain ialah plugin sebenarnya. So plugin ni dia punya cabaran ialah sebabkan teknologi WordPress ni bukan teknologi WordPress je lah, teknologi secara umum, coding world itself sentiasa evolve. So mereka akan sentiasa ada update setiap bulan. So termasuklah plugin-plugin ni. So kalau perasan kat sini, saya ada enable few auto updates. Kadang-kadang auto update ni good because you don't need to care lah kan. You just tahu plugin ni dah terkini. Tapi sesetengah masa kalau kita auto update, tiba-tiba terus mengubah design tu. Macam hari tu lah yang kenapa terkeluar apa-apa tu. Tu yang maybe disebabkan kita auto update. Sebab dia dah update tapi dia dah tak kena dengan design lama kita. So itu consideration yang kita boleh fikirlah sama ada nak auto update ke, nak update manually setiap bulan ke. Tapi
Cuma katalah berlaku lagi di masa hadapan tiba-tiba terbuat macam tu kan, katalah because it's not easy to check every month nak update satu-satu plugin, so we can just stick with auto updates. Cuma when something happen, what we can do ialah pergi dekat plugins ni dan deactivate. Maybe boleh deactivate benda lah ni lah. So, kita matikan. So kalau problem tu tak ada bila kita matikan plugin, so maksudnya the problem is within these plugins lah. So kat sini saya akan bagi tahu few plugins yang selalunya developer dia plugin update. So insya-Allah plugin tu selalunya tak ada problem. Ni untuk case Citra Guru lah. Tapi kalau for example in the future Kak Liza ke Kak Aina ada website sendiri, still apply lah, sebab yang contohnya macam Elementor ni, plugin ni memang very famous, like 1 juta orang pakai. So they don't afford lah, cannot afford ada glitch every time ada update. So yang ni boleh dipercayai lah. So kalau kena deactivate, selalunya problem tu bukan daripada Elementor. So saya akan bagi tahu plugin yang selamat dululah. So kejap kita pergi yang angkat aktif. So yang selamat okey ke bagi tahu yang tak selamat, sebab yang tak selamat tu sikit. So yang tak selamat sangat is ni, this one, D-Team Kit for Elementor ni tak selamat sangat. Maybe disable auto update. Maybe kita boleh disable auto update kot. Okay, so saya dah disable. So yang ni dia D-Team ni dia tak as famous sangat berbanding Elementor. So dia plugin yang membantu Elementor. So dia tak se-famous lah. Selalunya yang tak se-famous ni dia tak ada duit sangat lah nak update. Jadi dia mungkin ada problem. Elementor header ni pun sama. Yang ni tak ni sangat. Kalau ada isu lah saya dah disable. Okay. Element skit ni pun sama. Dia just periphery. Lagi okey dah, itu je. Yang lain tu saya dah pastikan lah dia quite okay. Table press really simple. Okay, so daripada plugin ni maybe kita boleh overview sikit lah fungsi-fungsi yang ada dekat dalam WordPress selain daripada tulis-tulis post kat sini kan. Okay, so soalan Kak Harina contohnya tentang backup, itu boleh dilakukan kat sini. All in one migration ni, all in one WP migration. So dekat sini, so any plugins we install, dia akan muncul kat tepi ni, sama ada on its own ataupun dekat dalam tools ke ataupun dekat dalam setting. Mana setting kita? Macam ni. Like SSL here, actually it is from a plugin. So kita pasang plugin tu, baru dia masuk fungsi tu dekat dalam WordPress. So that's how we know lah plugin tu ada ke, wujud ke tak. So untuk soalan Kak Alina, contoh backup sebenarnya boleh dibuat dekat dalam migration kat sini. So kalau Kak Alina perasan kat sini ada export, ada import. So export is when, katalah contohnya hari ni Kak Alina ataupun Kak Alina ada update satu blog. So Kak Alina kata hari ni punya memang the version yang paling best lah untuk bulan ni. So Kak Alina buat apa? Kak Alina export file tu. So kalau anything happen, so Kak Alina ada backup WordPress yang terkini yang Kak Alina dah edit. Tapi untuk kesenangan, selalunya orang tak buat ni setiap hari lah. Tak adalah setiap kali update blog lepas tu export. Tak perlu. Sebab kalau post kita kena hack, itu punya risiko dia lebih rendah berbanding kalau website kena hack. Jadi kalau kita hilang satu post, katalah kita punya backup tak cover lagi 2-3 post yang kita dah buat, katalah kita terlepas kan, it's okay lah untuk miss. So it's a good practice juga. Any post yang kita buat, don't just save it here. Save it in document ke, Microsoft Doc ke, sebab just to have backup lah. Okay. So tapi untuk buat backup, katalah buat sebulan sekali atau 2 minggu sekali, tu normal practice lah. Kita tekan kat sini je, file, lepas tu dia dah download. Apa? Syafira buatkan backup kan? Saya okay, untuk hari ni maybe lepas ni saya boleh buatkan backup, means untuk Jun. Saya ada backup yang masa kita start buat Citra Guru tu lah. So kalau anything happen, saya ada the first version tu je, bukan yang the latest one. So boleh lah Dah buatkan backup tiap bulan. Boleh tekan ni je sebenarnya. Tapi okay, boleh. Yang ni saya boleh tolong lah sebab dia simple je. Kalau ada anything happen kan. Okay, boleh. Sekejap, kita boleh tulis kat note sekejap, so that tak lupa. So this is nombor 2 on the WordPress setting. Okay, so on backup, so once in a month. Okay, Syafira. Yeah, okay, boleh. Dalam 20 hari bulan ke 20 hari bulan each month? 20 hari bulan, okay. 20th June. Boleh. Okay, sekejap
Tapi ni satu cara lah. Sebenarnya at the back end, remember dekat hosting sebenarnya kita ada buat backup juga. So cuma yang kat situ lagi leceh sebab dia kat belakang. Maksudnya kalau apa-apa berlaku, kita kena pergi hosting, lepas tu kena contact. So better kita buat lah yang front end ni kat depan. So okay, boleh. So setiap 24 bulan contohnya kita buat backup. So ni satu bahagian lah. So backup punya function ada dekat plugin yang kita dah install. Itu yang pertama. Okay, lagi yang kedua yang penting-penting juga ialah apa lagi? Yang lain ni semua dari segi design. Elementor yang ada perkataan Elementor ni selalu memang design part lah. Okay, Elementor Pro, Element Skit Lite, semua dari segi design. Design maksudnya katalah Kak Halina atau Kak Eliza macam ni macam tak best. You just go edit with Elementor. Header ke, footer ke, ataupun the page itself. Just tekan dekat edit with Elementor when it comes to design. So ni just quick one lah. Contohnya macam kita katalah, tapi ni dah tukar gambar ni maksudnya dah pernah try kot kan? Siapa yang tukar header ni? I did. So Kak Elna dah tahulah. So tukar dekat, Kak Elna tukar kat header ni Tak ingat pun, main raba-raba je. Betul ni kat sini. So next time ke katalah Kak Alina nak minta tolong Kak Liza to change the picture. Betul. Tukar dekat sini lah. Boleh lah main raba-raba je. Sebab Elementor ni memang quite intuitive lah juga untuk pengguna yang saya pun suka sebab dia senang. Kita nak tukar tu tekan kat situ je. Okay, so tak apa. Kita go back to plugins. So okay, so Elementor ni semua design wise lah. Next one is Lightspeed Cache ni. So Lightspeed Cache ni apa kegunaan dia ialah untuk ni page caching. So apa benda page caching ni? Dia melajukan website kita. Secara senang dia melajukan website-nya. Site optimization. So quite fast website is very important to Google. Sebab kalau kita slow, user tak suka, jadi website kita akan rank rendah. Jadi kalau website kita laju, user kita suka, jadi Google akan rankkan ke atas. Jadi untuk membantu laju tu, saya installkan Lightspeed Cache ni. Ni for example lah, ada banyak. So Lightspeed Cache ni, contoh lah tiba-tiba macam slow lah. Kak Helena dengan Kak Iza boleh buat apa? Boleh tengok lambang piramid kat atas ni. Ni, benalah ni. Lepas tu tekan purge all ni. Kadang-kadang cache kita ni cache yang dah lama. Cache ni apa ialah dia macam memory kat website kita. So dia dah, bila orang buka citra.guru, kita dah ada cache. Jadi dia lajukan buka daripada nak kena load semua at the same time. Itu secara senang je lah. Tapi kadang-kadang cache ni dia disimpan dekat dalam file kita, dekat hosting. Jadi kalau cache yang lama-lama tu sebab kita kan tambah blok baru, tambah plugin, update for example. Jadi cache-cache tu semua berlonggok-longgok. Jadi kadang-kadang itu melambatkan juga. Kalau katalah Kak Alina sendiri buka, slow lah. Masuk je sini, Kak Alina boleh tekan purge all. Ni for example lah. Senang. Yang tu boleh dilakukan. Okay, itu untuk kelajuan website. So saya dah install. Itu untuk cache. Next one ialah SSL. So SSL ni lah S tadi tu. Yang kita kata kita kena install sendiri sebab kita tak nak bayar RM50 setahun. Jadi kita install setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan dia expired, kita install balik. Benda lah ni lah, really simple SSL. So kejap kita tengok setting dia. Ni macam ni lah. So nanti katalah ada problem, bukan problem, dia dah nak expired, benda ni dia akan beritahu yang SSL is not activated ataupun SSL is expired ke kalau dia dah lepas 27 Ogos tu. Jadi apa kita kena buat, dia akan beritahu kat sini, kena tekan balik, you have to install SSL balik. So kena buat balik lah. So it's okay. So kita ada lagi 2 bulan. Ni for example, ni untuk SSL, untuk security. Okay. Lagi TablePress ni untuk any kind of directory like macam table kalau nak buat kat WordPress. Sebab kalau tak kena code sendiri and it's very hard lah sebenarnya nak buat coding jadual table in a website. So kita pasangkan TablePress for that. Any kind of table yang Kak Alina nak masukkan ke, for example the lexicon tu rasanya pakai ke TablePress. Saya tak sure. Saya tak buat kan. Tapi adalah kalau nak guna TablePress. Lagi yang ni untuk security maintenance lah dari segi internal. Saya pasangkan ni so that kita tahulah, katalah siapa ada terinstall sesuatu ke, terdelete sesuatu ke, jadi saya tahulah siapa sebenarnya yang terbuat apa tu kalau something happen. Jadi kita boleh identify security issues. This is also saya dah pasangkan lah. Last sekali forms, yang ni standard lah borang. Yang ni ini pun sebenarnya boleh tukar sendirilah kalau nak pakai yang lain-lain. Okay, so itu dari segi plugin.
setting. Lagi satu selain daripada plugin untuk WordPress setting ialah user. Ni berdasarkan soalan Kak Harina hari tu kan. Contohnya nak tambah orang. So kalau perasan kat sini, ni ada administrator, editor, author. Ni sama ada Kak Harina atau Kak Eliza sebenarnya dah faham function, ada function berbeza-beza ni lah user. Sebab kalau dia author, dia tak akan nampak tepi ni yang banyak-banyak. Dia akan nampak Ya, ya. betul kan? Betul. Jadi kalau contoh Kak Harina nak Afiq tu kot, nak menjadikan dia editor ke, dia tak akan nampak benda-benda yang administrator nampak. Administrator akan nampak plugin, administrator akan boleh edit another users, administrator boleh edit cache, benda-benda yang penting admin saja boleh buat. Tapi editor tak boleh tukar, tak boleh delete. Jadi selamatlah kat situ. So sebenarnya kat sini je lah. Contohnya editor siapa? Kak Liza editor. So yes. Kat sini lah. Ataupun katalah Kak Liza lupa password tadi kan. Ni boleh Kak Hina boleh setkan balik, atau saya boleh setkan balik password kat sini. Tukarkan pun boleh juga. Okay. So itu dari segi user. Tools tak ada. Backup kita dah pergi. Yang lain tu saya rasa Sawati tu dia sekarang dia author, maksudnya dia tak boleh lah buat table yang dia buat hari tu. hari tu dia Dia masuk dengan nama akak, password akak. So sekarang ni I guess dia dah tak boleh buat lah. Sebab dia author. I see, betul. Sebab author hanya boleh kat post. Maybe Kak Karina boleh jadikan dia editor kot. Ataupun if you want, I can add another plugin lah. Tapi itulah isu dia. Kenapa, why we don't want. Satu problem, bukan problem lah, satu cabaran WordPress ni ialah bila dia load, kalau kita ada banyak plugin, contoh kat sini active plugin kita 11. So dia akan load semua tu sekali. Sebab tu kita try to minimize. Tapi contohnya kalau Kak Hina kata you want author to have certain access to table press juga contohnya. Dan saya boleh install another plugin lah to add that function. Ataupun nanti Kak Hina nak benda tu ke? Macam tu. Plugin ni kita bayar for each one ke? Yang ni so far free except this one. Yang ni from my account lah. Saya bagi. Elementor Pro ni normally it's like $99 per year. Tapi saya pasangkan lah. Whatever Syafira ada, Syafira bagi kat semua your customer lah macam tu. Ya, betul. Sebab kalau nak install each one memang mahal. So lagi apa ya? So tadi soalan tadi tu kira-kira Kak Alina nak macam tu ke? Author ada access to table press, create table press? No. Misawati tu tugas dia buat lexicon, so dia kena letak table macam yang ada tu, yang dia dah buat semua. Boleh. Nanti saya tengokkan. Sebab sekarang kalau dia add a login as author dia tak boleh. Tak tahu sebab dia baru je recently I invite her in as author. Selama ni masuk by my name. Okay. Tapi tak apa, nanti saya just check balik. Maybe boleh. Sekejap saya check kat sini. On the what? Author access for table press. Okay. Tapi so far untuk WordPress setting that's all. Yang penting-penting lah sebab Kak Alina dengan Kak Izzah sebenarnya dah tahu dah pasal WordPress kan. Ada lagi tak sebelum kita masuk ke WordPress content management? Okay, nanti nak minta yang lexicon tu letak jadi subdomain. Tapi ni bukan yang ni lah kot. Betul. Okay, tak apa. Sebab kita akan masuk ke content pula. So saya akan cerita bagus ke tak bagus subdomain ni. Okay. Sebab kita we are talking about apa tadi? Traffic content management. So the first thing kita kena clarify lah, content is not just text. It's the text, contoh blog. Kalau kita ada video, it's also content. Kalau kita ada gambar, images ataupun audio. So anything yang kita letak dekat WordPress tu, kalau kita letak di WordPress, contohnya dekat dalam media kita ni, dalam media ni, semua tu it's potential content untuk kita lah. Dia akan bila contoh, apa bukti dia? Contohnya macam mana? Gambar. Contohlah saya ni gambar. So gambar ni dia ada link tu, nampak? Ada link WordPress. So dia memang boleh berguna lah. Orang boleh jumpa kat luar sana lah. So that's good lah kalau kita ada gambar kita sendiri kan. Ni macam gambar Kak Hina. Dia akan boleh ditemui lah sebab dia content tu dah berada dekat internet. Dia tak private. Okay. So itu the first thing I want to clarify pasal content lah. So apa kita nak tengok hari ni untuk content? Mana agenda kita sini? Okay.
So the blogging part, ya, ni ada satu bahagian saya nak sentuh sebelum kita masuk ke SEO. Okey, jap. Kak Aliza okey lagi ke tu? Okey tak apa. Kalau Kak Aliza tak okey, just bagi tahu. Okey, untuk posting semua dah okey. Maksudnya dah boleh gunalah post kan. Okey. Cuma this is kita bila kita nak cerita pasal how to make Google notice kita. Jadi kita kena tahu apa yang Google suka tengok. Sebab dia algorithm kan, dia macam komputer, dia kena tahu yang standard punya cara lah. So the first thing ialah bila kita dah ada title kita punya content, maksudnya dalam kita punya blog, okay. So kita mesti pastikan heading kita proper. Headings are proper. So apa maksudnya? Bila kita dah ada title, lepas tu kita mesti ada headings. So the user bila baca kita punya, dia tahu contoh macam ni lah ni. Ini sama ada ini subtitle ataupun heading. Sebab heading ni selalunya contoh okay, let me show you one yang good, Out and Beyond. Ini one of top blogger. Memang dia buat duit guna, macam Kak Eliza kata kan, nak buat duit. Ni antara yang memang saya pun study dengan dia dululah. So bila dia dah ada title, ni title. Okay. So ni dia punya intro, and you can see intro dia, bukan intro, dia punya paragraph, don't make it too long. Sebab apa? Again, sebab kita tengah bercakap tentang don't make it too long sangat, sebab goes to the user experience. Kalau dia panjang sangat, orang dah macam tu lah. Jadi kalau boleh just enter sikit lah, buat dia pendek-pendek sikit. Tapi it's okay. Cuma ni nama dia heading. Ni heading 1. Ni heading 2, dia ada heading tu. Jadi orang akan navigate better. Itu yang pertama, kalau boleh ada heading. Jadi orang ada contoh macam kat sini, kehendak dan kebebasan manusia. Okay, ni nama penulis. Okay. Ni maybe kena ada heading kat sini macam tentang siapa yang kenalkan, siapa yang pengenalan tentang kebebasan, contohnya pengenalan, contoh. Yang ni saya tak save. Kebebasan. Lepas tu benda ni tekan jadi heading. Correct. Macam tu. Jadi yang ini rasanya bukan heading. Ni kena tukar jadi subtitle kot. Sebab dia macam kan, betul tak? Kehendak ni apa? Kenapa ada sambungan ni kalau Kak Helena? Apa kegunaan line ni? Kak Helena? Ya. Ke Kak Helena terfroze? Hello? Kak Helena dengar tak? Macam Kak Helena alamak, hello? Ke saya punya? Syafira. Connection problem kan? Can you hear me? Okey, boleh. Saya punya wifi yang termati. Tak tahu, tiba-tiba orang potong rumput kot. Okey, minta maaf kejap. Kita punya recording dah. Okey dah. Okey, tadi soalan kita terberhenti kat sini. Yang ni contohnya Kak Alina, apa niat Kak Alina letak this line? Sebab yang atas heading yang besar kehendak dan kebebasan manusia ni tak keluar kat the blog post. Senarai blog. Ya ke? Kejap Sebab ni supposedly this is the title. Kejap kita tengok sikit. Masih okey lah, tapi which one ni keluar salah satu tu. Kejap. How to preview. Okay. Keluar yang ni. Kan dia keluar bawah. Kalau macam so Kak Aila nak letak yang bawah ni je sebagai title ke macam mana? Tapi supposedly tak patutnya tu. Ni patutnya. Okay. Yeah, actually I want each month ada kolom yang sama macam ulat buku. That means book review. Hati ke hati, that means teacher talk. So ada yang tu dengan lepas tu nak ada title proper dia lah. Okay. Faham. Kejap Kalau itu, kejap kita tengok sikit sini. Benda tu boleh dilakukan. Sebenarnya maksud yang hati ke hati nak letak atas sebelum ni kan? Kat senarai tu tak ada pun tak apalah, tapi kat atas dia kan sebelum. Bulan kita
ke atas lah kot. Dia Ah. macam tiap bulan you can expect that same theme lah. Boleh. Itu kategori sebenarnya. Kak Ila kena define kat kategori sini. Ni. Macam tu macam tu. So, Tak kat page sebab um, semua tak keluar. macam mana? Walaupun dah tulis kat kategori tapi dia hidden dalam link je, dia tak keluar kat page ni. Dekat sini? Kat dalam page dia tak keluar. Kalau boleh dia nak kehendak dan kebebasan manusia ni, atas dia ada tajuk misalnya falsafah. Yang ni perbincangan falsafah. Dia ada Betul. tajuk dia setiap bulan. Sebab yang tu tak di-define dalam design kan. Sebab kena define dalam design dia. Contohnya kategori tu. Kategori list. Contoh macam tu lah. For example ataupun saya kena letak lah sebenarnya baru boleh keluar kategori tu. Macam citra bulan April kan. Kalau Kak Aina nak citra bulan April, contohnya dekat mana CD code. Macam ni. Contoh ini Kak Aina nak dia yang ni boleh ke? Yang ni tak boleh. Yang ni kena saya baca jap. Tapi point is kalau Kak Aina nak contoh ini jadi citra bulan April ataupun yang bersiri-siri tu, siri tu kena define kat atas tu lah. Dia kena dibuat dia punya kategori tu. Betul lah, letak. Supaya dia keluar. Betul. Yang sekarang kan dia tak keluar. Yes. Okey, jap. Tak apa. Kalau macam tu kena jap saya letak. To do put categories on the blog page. Macam tu kan? Kak Aina nak kategori yang Kak Aina dah select tu ada dekat page kat luar. Okey. Yes. Tu kena letak dekat dalam design. So hari tu tak ada kat design. So kita tak define lah. Cuma yang tu untuk development part lah. Tapi untuk editor dan juga untuk author, yang heading ni dicadangkan lah untuk SEO punya. Maksudnya macam kita nak rank supaya Google detect kita kena bagi tahu dia, tengok ni, we have what you are looking for. Macam tu. So kenapa kita cerita pasal Zeno ni? Sebab siapa Zeno? Macam tu. Sebab ada orang tanya siapa Zeno. Bila kita bagi tahu jawapan tu, Google match lah. Jadi kita kena define heading untuk easy navigation. Ni contoh kat sini ada maybe letak lagi heading idea Zeno. Jadi orang senang nak baca lah. Itu practice kalau kat dalam industri lah. Tapi tak apa untuk for the time being kalau belum biasa kan. Okay, nombor 2 selain daripada heading, selain daripada heading ialah featured image. So featured image ni kita kena declare, must be declare. Sebab kalau kita tak declare, dia tak akan keluar lah seperti yang kita mahu. So bila kita dah tulis ni, so katalah gambar ni penulis nak letak dekat luar. Jadi dekat atas, dekat gambar dia lah yang dekat atas. Bila kita scroll. Jadi kena declare dekat featured image. Kat sini nampak? Ni gambar dia sofa. Jadi akan keluar nanti adalah gambar sofa tu, bukan gambar kura-kura ni for example. Ataupun apa-apa gambar lain lah yang ingin dia letak. Jadi kalau sini gambar sofa ni lah yang akan keluar dekat home. Kita tengok home dia. Citra Guru punya blog post. Ini dekat page mana ni? Citra Jun. Okey. Jom. Ni kenapa slow? Okey. Citra Jun. Kata lagi sini. Tu tak ada gambar kura-kura tu lah. Gambar sofa. So featured image tu apa yang keluar macam ni, disiplin ni hari tu gambar lain kan. Jadi saya kena set lah gambar disiplin tu dekat dalam featured image. Baru dia keluar di sini. Kalau kita nak gambar tu. Okay. Yay. Okay, itu nombor 2, featured image. Lagi apa? Ada masa dia tak keluar. Kenapa? Sebab dah banyak kali okey je letak gambar image tu, tapi dah time yang tak ada tu. Kenapa dia tak keluar? Cari mana tempat yang ada tulis. Okay. Tapi agaknya masa tu sebab hari tu WordPress baru update sebenarnya. Dia jadi 5 point berapa dia punya update. Tu kadang-kadang lah glitch tu sometimes. Kadang-kadang hosting tu. So itu yang
Tapi tak apa, kalau dia tak keluar next time tengok balik lah. Tapi itu macam error lah. Tapi so far maksudnya featured image tak ada problem lah sepatutnya. Okay. Lagi, selain pada featured image, katalah untuk tatapan umum tu, kita ada certain ayat yang nak tarik orang baca, kena letak dekat excerpt. Macam ni excerpt kosong kan, jadi dia akan keluar ayat yang kat atas ni. Contohnya kat sini nampak, kehendak dan kebebasan, masa dia baca daripada atas. So macam apa sebenarnya artikel ni tak? Kita kena define juga excerpt. Macam ni kan, macam tak nice lah. And then So itu yang ketiga, kena declare juga. Declare excerpt. Apa excerpt yang macam menarik, yang ini berkaitan, ataupun summary lah. Selalunya yang boleh buat summary juga, summary of the article. Ataupun benefit of the article. Kenapa kena baca artikel ni? Okay, this is important sebenarnya. Untuk excerpt ni is quite important sebab when orang Google, dia akan keluar. Contohnya kita tengok Google. Google kita mana Google? Google, Allahu Akbar. Ya, contohnya ya ilaha illallah, google.com sahaja. Okay, katalah saya Citra, tu dah keluar. Okay, Citra Guru Zeno. Ni again sebab saya Citra Guru belum rank lagi untuk Zeno ni. Tapi saya kenalah tunjuk, katalah ni memang tak rank lagi. So nampak, patutnya kalau saya tulis Citra Guru Zeno ni, kalau dia dah rank, dia patut keluar nombor 1 lah kan. Sebab kita dah tulis Zeno ni siapa dan Citra Guru. Sebab tu kepentingan dia, kita kena declare dekat Google. Kat heading kita kena bagi tahu, dekat excerpt kita kena bagi tahu. Jadi excerpt tu dia akan keluar dekat, kita tengok yang ni nampak. Ni tak nice, ni orang lain punya lah. Yang tak, ini PDF, tak apa, jap. Kita tengok contohnya Aisyah out and beyond. Out and beyond, stay at home job. Tu nampak. Terus ni excerpt dia. So kita kena declare so that orang yang cari kita kat Google pun keluar juga. Dan excerpt ni juga akan keluar bila kita share link tu. Tapi yang tu SEO kejap lagi. So tapi penting lah. So kena declare kita punya excerpt, apa summary ataupun benefit of the article lah, apa pun gist of the article. Okay. Dah. Lagi apa yang penting ya? Kejap. Discovery. Satu lagi juga, bila kita letak gambar, contohnya ni gambar, yang ni gambar ni okey lah sebab kita cari dekat mana ni proper ni. Tapi contohnya kita tengok gambar-gambar kita sendiri. Ni okey. Ni title dia okey. Okay, so dicadangkan juga bila kita letak nama macam ni tak okey nampak. Ni gambar Citra Guru kot. Tapi title last. Last ni pun akan keluar juga. Jadi kita pun letak kat sini gambar Citra Guru ataupun gambar kelas ke. Kena declare juga. Untuk dia. Kena declare. Sebab apa? Apa maksud alt text ni? Alt text ni kepentingan dia ialah orang yang ada internet yang perlahan, bila dia buka blog, dia tak akan nampak gambar tu dulu. Dia akan nampak perkataan. Jadi kalau contoh perkataan tu Halina apa-apa ke kan, dia akan nampak perkataan tu. Jadi macam tu. So just be careful je lah kan. Kalau tulisan ni macam Zaza, kadang-kadang ada gambar macam tu kan, bila kita download 2022, at least still okay lah. Tak adalah description yang merepek-repek. Yes. So selalunya ni best practice lah. Alt text ni juga dia akan tulis apa gambar dia tulis. Contoh macam disiplin ni, alt text dia tanda arah disiplin, apa-apalah tanda arah, ataupun ataupun tagline ke disiplin dalam sekolah, dia berkaitan dengan tajuk kita lah contohnya. Macam tu. Macam ni komik tentang denda, apa-apalah. Sebab alt text tu memang keluar kalau internet perlahan. Jadi dia orang akan nampak lah. Okey. Itu out tak. Okey, last kali ialah perbanyakkan gambar. Ini pun best practice juga. Perbanyakkan gambar ataupun konten video. Satu lagi saya akan tunjuk pasal internal, external. Ini pun important. Link. Okey, perbanyakkan gambar ni kenapa? Itulah, kita memang hidup dalam dunia sekular lah, sebab ni semua rule-rule yang di-define oleh Google. Tapi itu dia punya saranan lah. Contohnya macam antara, katalah kita dah ada 2 perenggan,
Letak satu gambar Zeno. Lepas tu dah lagi-lagi letak pula gambar Epictetus. Sebab again remember kat dalam gambar ada perkataan. Bila orang cari gambar tu, kata dia akan bantu kita rank dalam Google. So kita ada Epictetus dekat dalam ayat kita, ada Epictetus dalam gambar kita, Epictetus dalam heading kita, heading important. Jadi kena define supaya Google tengok ni, dia tak ada masa nak baca all this long ni. Dia akan baca heading, tengok gambar, tengok apa lagi? Tengok excerpt, tengok tag. Itu yang buatkan dia rank. Ini dalam tag lah. Okey. Cuma satu lagi bahagian kalau nak pastikan kita ada authority. So macam mana Google tahu kita ada authority? Ialah bila kita cite. Macam kat dalam academic world kita kena cite. Ni saya nampak lah kat bawah ni ada citation kan, ada footnote. Yang ni Google tak peduli. Pembaca peduli tapi Google tak peduli. So macam mana Google peduli? Google peduli bila benda ni ada link. Ni. Kita kena declare mana kita punya source dengan memberitahu link kita dapat benda tu. Jadi bila Google baca, ni contoh para sufi menurut Al-Atas. Letak link. Katalah ada Prolegomena punya ke. Jadi dia kata, website ni sebenarnya baca yang authority. Baca tu. Sebab yang authority tu pun orang dah selalu access, for example. Jadi itu ialah bahagian external and internal link ni kat sini. Kita kena ada letak link. Reference ni memang kita ada buku tu misalnya, jadi kita kena letak kat Amazon ke? Bukan. Maksudnya itu satulah. Macam contoh Kak Aliza punya soalan kan, buat duit. So sebenarnya orang buat duit bila dia letak link. Katalah buku Kak Alina yang ada kat Amazon tu. Tak, bukan buku Kak Alina, buku yang Kak Alina beli buku tu, atau buku tu ada kat mana. Contohlah saya nak cite pasal Al-Ghazali contohlah. Okay. So contohnya saya Al-Ghazali ada sebut pasal tafakur ataupun contohlah Al-Ghazali ada sebut pasal happiness dalam buku ni. Lepas tu saya ambil link ni, lepas tu saya letak dekat menurut Al-Ghazali kat sini. Jadi bila dia klik tu, dia beli yang tadi tu beli kat sini. Boleh. Ataupun kalau Kak Helena tak nak promote pembelian, Kak Helena boleh promote buku tu daripada macam. Tapi selalunya macam mana kan kalau dekat perpustakaan orang tak boleh pinjam. So selalunya orang memang letak link yang boleh belilah, so that orang boleh carilah buku tu. Ataupun Kak Helena boleh promote another blog. Contohnya Kak Helena baca daripada Zaituna ataupun baca daripada Renovatio ke, ataupun ada courses. So courses tu Kak Helena copy punya link, letak kat sini. Sebab that's how Google tahu authority tu macam tu. Dia check the links. So dia tak baca yang the footer ni. So search lah. Betul. Sebab selain daripada kelajuan, Google tengok kita punya, dia akan imbas lah konten. Sebab orang tanya, contoh orang tanya siapa Zeno, kita bagi tahu jawapan siapa Zeno, tapi kita kena declare kat Google yang kat heading kita ada Zeno, dekat gambar kita ada Zeno. Sebab Google tak baca dia perenggan, dia baca yang sikit-sikit tu. So kita kena declare. Lepas tu yang ketiga ialah authority. So kita punya authority, kita punya blog contohnya bila kita ada authority, Google memang suka authority sebab dia nak orang yang ada kepakaran. Jadi kita kena beritahu authority kita. Macam mana? Dengan meletakkan link-link yang ada authority tu. Kita beritahu yang I'm not just the authority, saya refer ke authority ni. Contohnya ada kajian daripada Google Scholar. Google Scholar tu link tu letak kat situ. Macam tu. Boleh. Maybe tak payahlah Amazon kan. Maybe letak Scholar Google Scholar punya, ataupun selalunya authority itu kalau contoh it is from the outside, external. Kalau dia external tu maksudnya from others. So selalunya kalau boleh cari yang memang dah famous juga. Macam Zaituna memang dah famous. Jadi orang terus tahu, okay, this is good because they also cite from yang berauthority juga. Others blog ke website. Diorang atau improve diorang ke atau macam mana? Okay, dalam dunia website lah. Dalam dunia website, once kita declare link tu, kira kita dah cite dia. So tak perlu minta kebenaran sebab kita dah bagi tahu yang we take this source from them. And then this is good thing juga. When we cite them, dia punya authority pun akan naik sebab kita bagi tahu kita ambil daripada dia. Jadi sebenarnya membantu dia juga. Yes. So, yeah.
So kalau okay, itu external link. How about internal? Internal pula, katalah Kak Alina ada cakap kan, okay, bulan lepas Kak Alina tulis pasal A. Yang A ni berkaitan dengan yang B. That is internal. You have to also link internal. Sebab Google nak tahu yang you are not new writing this. You also have written this in the past. So you have to link juga internal. So katalah contohnya dekat mana maybe dekat sini lah. Maybe selalunya orang buat kat kesimpulan ke ataupun kat tengah-tengah tengah baca-baca kan. That's how they promote ni untuk Kak Aliza lah. Kak Aliza dah terkeluar. Tapi contohnya dekat sini katalah ini kami contoh kat sini lah. Ini ada ditulis dalam tulisan Jun kami atau tulisan April kami di tentang masa. Contohlah dekat masa ni Kak Alina letak link your internal link. Macam tu. Jadi Google akan tahu, wow, you're not just citing, you also know you have talk about this topic banyak kali. Macam tu. So you have to cite lah. Tu citation kat dalam dunia Google, dunia website macam tu. Sekaligus dia tahulah. Dia memang tahu macam tu. So macam itulah. Okay. Sebab newspaper yang dia lepas dah baca ada pula senarai apa lagi kita nak baca. Yang tu lain pula. Yang tu pun sebenarnya bagus. Macam kat bawah ni kan, kat maybe macam ni kan, kat rujukan ni letak link. Dia punya idea memang link je. Sebab dia tak baca teks kan. Dia tak baca semua teks. Google lah. Jadi kat sini mysticism ni maybe letaklah link pelita zihin ke kan. Jadi orang boleh beli kat sini. Sebab kalau macam ni kan orang macam mana lepas tu kena Google. Jadi remember Google nak user selalu rasa senang. Jadi kita dah letak link, user senang tinggal tekan je. Kat sini beli, kat sini apa ke benda. Ataupun nak senang maybe boleh you can buy here. Boleh beli di sini. Pun ada orang buat macam tu lah, boleh beli di sini. But Kak Lina ada raise satu good question pasal navigation is yang ni sebenarnya take some effort jugalah nak buat, tapi tak apa. Blogger selalunya akan ada table of content ataupun at least kat atas tu dia akan bagi tahu summary of the, bukan summary, listicle of the article. So apa maksudnya? Contohnya kalau Kak Alina macam ni, Afiq nak cakap pasal kehendak dan kebebasan manusia. So dia explain dulu kat atas. Artikel ini akan berkisar tentang A apa, B apa, C apa. Jadi orang pun tak adalah kena tengok sampai bawah, rupanya bagus ataupun rupanya buang masa je baca. Sebab kita dah declare dekat listicle ni. So listicle ni pun also important lah. This is called table of content. Kat sini kadang-kadang dia boleh bagi link supaya orang terus. Ni memang best practice pun. Orang tekan macam out on beyond tu. Sekejap saya tekan ni. Okay, orang dah kata okay, tengok title best. Lepas tu nampak dia ada okay, related post ni tak adalah. Yang ni tak ada table for content pula. Sekejap yang ni tak ada. Tapi ni pelik kenapa tak ada. Tapi selalunya ada kalau good apa yang the normal. Sekejap okay, tak ada. Selalunya yang kalau blogger terkenal dia orang akan letak table of content sebab memang orang malas kadang-kadang nak baca sampai bawah. Jadi dia letak listicle terus. Saya cakap pasal A, saya cakap pasal B, saya cakap pasal C. Macam tu. Again it also help lah sebab Google tahu kita cakap asal apa. Lepas tu lagi satu, listicle is good. Ni untuk Kak Alina lah. Kadang-kadang Kak Alina nak summarize kan. Kak Alina buat listicle. So listicle boleh keluar dekat featured. Contoh macam ni 10 tips to go zero waste. Contoh lah. Waste sayang waste. Tu nampak tak? Ni dia keluar di listicle. This is straight from the blog. Jadi kita kena nampak dia about featured snippet. Benda ni Google baca daripada punya blog. Ni Summary pula. Tu contoh lah. Ataupun macam Kak Alina dah tulis artikel panjang-panjang tentang kelebihan bahasa Melayu contohnya kan. Macam katalah Kak Alina buat rumusan tentang buku Akademi Jawi pasal Jawi tu kan. Kat bawah sekali atau kat atas sekali Kak Alina buat listicle tu. Jadi bila orang Google kepentingan kegunaan, benda yang listicle tu Google akan keluarkan. Google sangat suka listicle. Yang ni kan nampak? Kat sini dia tulis yang benda ni Google baca, Google letak dekat situ. So dia akan rank. Kita letak paragraf tertentu ke atau tulis je terus? Macam
kalau antara perenggan yang menjawab dengan senarai yang menjawab, dia akan letak senarai. Google akan rank senarai tu, nampak yang ni. Sebab yang bawah ni, nampak? Yang ni ada, nampak? 10 tips. Dia tulis je. Ni, this is dia punya excerpt. Tapi tapi Google tak rank dia kat atas. Padahal dia ni Greenpeace, nampak? Greenpeace, tapi yang rank Penguin. That's how diorang sebab Penguin ni dia ada team of writer yang bagus lah. Dia dah tahu dah, listicle. So itu tips lah. Kalau Kak Aina nak rank, go for listicle. Buat perenggan yang pendek, ada excerpt, macam ni, nampak? Ni ada listicle juga tapi dia tak proper sangat ni rasanya. Okay. Buat menurun. Okay. Ya. Tu contoh lah. Okay. Ni untuk konten lah, sebab Kak Khalina menulis blog kan. Jadi dah alau-alau menulis tu, baik terus tahu daripada nanti later because you want to rank. Okay, ini macam sekejap saya tunjuk something sekejap let me show you something sekejap. Ada satu benda yang saya guna ni untuk tahu sekejap kat sini ke? Okay, kat sini. Ni tunjuk kat Kak Aina lah. Sekejap sekejap. Okay, kita pause sekejap. Ni kita pause recording sekejap. So, kita nak tengok SEO pula sekarang. SEO ialah search engine optimization. Easy way to say how Google rank. So sebenarnya kalau yang ni orang tak adalah perasan sangat atau bagi tahu, tapi sebenarnya Google prioritize shop dengan YouTube. Barulah artikel. So sebab tu kalau kita ada YouTube video, letak dalam artikel kita. Jadi dia macam bagus lah, kita boleh rank dua-dua sebab Google own YouTube juga. Tapi kalau kita ada shop, sebab tu kalau perasan kadang-kadang kita letak je cara mencangkul, maybe tak. Katalah kita letak cangkul. Sebenarnya kita nak cari apa maksud cangkul. Tapi yang keluar cangkul is cangkul punya kata which is memang nampak sangat lah dia suka menjual. So that's very true. Ni nampak shop dulu. Jual gambar. Sebab tu gambar is important. That's why you have to declare your gambar. Baru artikel. Dia just link kat jualan lah. Jualan orang lain. Jualan, betul. Kita link kat jualan orang lain. Tapi itu ada satu lagi what is the, itu satu lagi pillar sebenarnya. Itu cara nak buat duit sebenarnya. Ni side note. This is affiliate marketing. So affiliate marketing is, for example, if you basically get money promoting others product. So contohnya tapi you have to register. Normally affiliate ni you have to register. Because you will get your own unique link that says if somebody katalah saya pergi Citra Guru, saya tekan ada buku Prolegomena. Lepas tu buku Prolegomena ni membawa saya pergi Pelita Zihin. Pelita Zihin ada affiliate link. Jadi every time orang beli daripada Pelita Zihin, yang sebenarnya saya dapat tahu daripada Kak Khalina punya blog, Kak Khalina akan dapat duit. Like 5% ke 2%. Macam itulah. Tu affiliate marketing. You market people's punya product. But you have to register to get your own product link. So this is Register kat mana tu? So okay, dia macam ni. So normally you just have to search affiliate. Contohnya macam Pelita Zihin. You have to put the word affiliate tu lah. Affiliate Pelita Zihin. Ni nampak, affiliate program. Jadi you have to register kat situ lah. Ataupun katalah Kak Aina nak promote affiliate book shop. Maksudnya setiap company lah kena minta setiap company. Register online je lah sebenarnya. Macam ni kan. Become affiliate. Dapat become affiliate. Jadi you register. Every time you want to promote a product, pergi dekat tempat dia, dapatkan dia punya specific link. Ni pun one way of making money juga, yang you don't have to make that product yet. Macam tu. Ataupun contoh lain yang famous ialah Etsy. Etsy pun sesuai dengan niche Citra Guru. Contoh Etsy, ni macam yang saya pernah buat, Etsy lesson plan. Tapi yang ni kena check lah kalau diorang ada affiliate ke tak. Kalau tak, buang masa je lah kita promote. Yelah tak dapat duit lah. Tapi kita boleh promote untuk authority, for example. Authority for our article. Ni contoh lah. Okay. Tapi itu cara buat duit dari segi affiliate lah. So affiliate ni satu cara. SEO ni satu cara sebab kita nak rank.
kita marketing je lah, marketing dari segi SEO. Yes. Okay, sekejap okay. So untuk search engine optimization ni, dia sebenarnya berkaitan dengan atas tadi. Kalau title kita dah clear, feature image dah clear, so it helps for the SEO punya ranking. So yang ni, apa yang kita beritahu tadi adalah keyword research. So tak ada kita suka hati. Dulu masa saya start buat pun blogging kan, macam suka hati saya lah nak buat apa kan, nama apa ke, lesson apa. Tapi tak, baik kita tahu orang cari apa, kita bagi, we will rank for it lah. So keyword research ni sebenarnya ada intent. There are 4 intent. Maksudnya apa niat orang bila search something. So sama ada dia informational. So kalau informational ni macam what is, how to, cara untuk mengajar, that is informational. Ada juga transactional. Transactional ni orang Google suka juga, sebab tu dia rank up kat atas-atas kan. Contohnya macam buy apa cheapest cangkul. Tu transactional, orang nak cari the cheapest for key for SEO intent. Dia tunjuk sikit terus. Search intent. Ni. Sekejap Rana perlu pause sekejap. Boleh. Okay, tak apa. Sebenarnya dah nak habis kan, sebab see kita punya agenda, go back to our agenda. Content management dah, handover. Okay, kita tengok handover, lepas tu kita pergi free range yang kita dah tanya tadi. Maybe shop ni next time pun boleh. Sebab sekarang fokus boleh, tak apa. Sekejap, handover. Apa boleh tak kalau Syafira rekod je akak kena leave boleh? Memang dah nak pergi dah 11:30. Sekejap tak apa, yang handover ni kena, sebab aku takut Kak Hana tak faham. Yang lain saya boleh tambah, yang contohnya untuk apa ya, content and design dengan shop ni. Yang ni saya boleh record on my own. Tapi handover ni penting sebab takut Kak Hana tak faham. Sebab dia handover kan. Boleh ke? 11:30. Boleh, okey. Jom. Itulah sebab termasuk dekat ni lama SEO. Okay, last one ialah handover detail. Don't worry sebab saya dah tulis. So untuk handover, bukanlah handover sangat. Maksudnya kalau slowly, kalau Kak Hana nak manage sendiri kan, so dia tak adalah susah mana, cuma dia cover benda ni. So dia ada 2 bahagian, iaitu maintenance dengan how to prevent errors lah. Macam mana nak overcome errors. So maintenance part, first domain renewal. Yang ni easy, you can just automate, make it automate lah, deduct from your account. Yes, okay. Ni daripada Namecheap. Second one is hosting renewal. Yang ni sebab tahun depan, nanti saya check by when. Sebab untuk tahun pertama Citra Guru, saya pakai je hosting saya. Saya dah memang masukkan free dalam invoice. Bayaran je? Tak ada. Saya memang tulis kat invoice kat Haina tu, tak ada. Sebab on me je, tak apa. Sebab saya dah tolong develop lah. Yang tu saya charge. Jadi katalah in the future, sama ada Kak Hana nak pakai hostinger juga, ataupun Syafira macam slow lah hostinger contohnya. Jadi Kak Hana nak pakai apa, your own Chunhost, kita beli RM100, Chunhost pasang satu seorang. So sekarang Citra Guru tu kita ada share dengan orang lain. Sometimes dia akan affect lah. Kalau orang ni punya resources laju, mungkin kat sini slow. Katalah in the future kan dah ramai orang, jadi Kak Hana consider nak pakai sendiri, we have to migrate. Untuk migrate ni Kak Hana kena survey lah kat mana, where you want to host lah, where to host. Tapi itulah saya dah sebut yang murah-murah, Chunhost, Movahost ada yang RM100 setahun. So boleh pakai yang tu lah. Okay, yang ni kalau you nak migrate, you can bagi tahu kat saya lah, you can engage me balik untuk migrate. Atau kalau tak, tapi I think kalau tak Kak Hana beli je dulu, then nanti bagi tahu yang saya migratekan je. Migration ni sebenarnya apa dia punya proses ialah backup tu upload to the new hosting. Tapi it will take some time dan memang kena configure balik sebab dia macam buat rumah baru dekat tapak baru. Okay, nombor 3 yang ni saya dah beritahu juga, plugin update dengan testing. Testing ni update tak ada problem, tapi untuk testing part ialah katalah Kak Hana nak tambah plugin lain ataupun plugin baru, katalah macam tak best lah Elementor, Kak Hana nak pakai benda lain, ataupun tak best lah yang this form ataupun table press, you have to test dulu your own lah. Tapi ini kalau Kak Hana ada masa untuk survey lah. Last kali lah security updates. Yang ni dari segi SSL, which kena expire every 3 months.
So benda-benda ni lah yang sebenarnya kalau orang engage saya buat website support tu, saya akan buat benda-benda ni. Dan yang terakhir sekali ialah troubleshooting. So troubleshooting ni kalau berlaku macam hari tu, sebenarnya dia bawah web support juga. Troubleshooting sebab saya kena check apa yang berlaku dekat dalam file and so on lah. Yang ni memang akan take another time lah. So untuk handover ni Kak Aina ada soalan tak? Okay, yang SSL tu rasa boleh subscribe lebih panjang lah biar tak nervous. Boleh sebab 50 je sebenarnya setahun. Sebab cuma tak tahu Kak Aina nak macam mana kan. Boleh? Nanti saya confirm balik, maksudnya saya beritahu balik Kak Aina. So that untuk proses pembayaran lah. Okey, boleh? Lagi? Boleh. Yang lain ni sebab yang ni setahun lagi. Yang ni pun dah renew. Yang ni testing ni tak apa. Saya rasa Kak Aina pun macam tak adalah nak testing sangat. So update ni saya tadi dah ada disable, enable. So okay. Yang ni je lah. Yay. So troubleshooting ni memang akan happen lah kalau apa-apa update tu memang macam hari tu lah. Kadang-kadang memang happen lah. Okay. So Saya dapat tadi kan nak minta Syafira bagi more detail tentang tarikh untuk setiap charging tu. Ada dapat kan? My message. Boleh kejap boleh. Nanti saya tambah sekali. Kejap kat mana Sini kot. Handover detail. Tarikh dia. Lepas tu yang Syafira senaraikan ni selalunya harga dia berapa bila bagi kat klien. Yang tu pun nak tahu juga. Untuk mana hosting? Misalnya hosting ni biasanya berapa. Kalau ada range pun tak apalah daripada ni sampai ke sini. At least I just like understand because it's too technical to me. But I want to ada saya sebenarnya dah letak dekat dalam Kak Harina punya Citra Guru tadi. Ni, sekejap saya tunjuk kat sini. Okey, lagi 3 minit. Come on. Tapi saya tak charge benda tu ni web hosting sebenarnya 149. Untuk ni basic one. Maksudnya yang sekarang Kak Aina pasang tu sebenarnya 149 kalau saya charge orang lain. Tapi kalau Kak Aina nak pakai yang lagi sendiri punya, boleh ambil yang lain-lain tu. Pun boleh juga. Tapi saya selalunya charge 149 setahun. Tu first setahun lah. Bukan first ni setahun. Retainer web support apa? Mana? Retainer yang last. Retainer web support ni apa maksud retainer? Sebab sometimes retainer maksudnya memang bayar walaupun tak ada berlaku apa-apa lah. Tapi kalau berlaku apa-apa dia saya buatlah benda tu. Contohnya 199 ni cover saya akan buat benda yang sini. Ni all this ni. Kat atas ni. Termasuk kalau berlaku troubleshooting. So tak adalah setiap kali terjadi apa-apa baru nak bayar. Contohlah sebab kalau macam tu kadang-kadang ada orang charge per hour. Contohnya saya tak available hari tu. Lepas tu Aina nak minta orang lain kan. Dia orang normally web developer dia akan either bayar hourly lah sebab dia waktu tu je buat. Ataupun kadang-kadang dia dah beritahu okay website ni kalau down this is my price 500 ke 1000 which is sebab itu yang ditakuti lah. Betul. So tapi sebab tu tapi itulah untuk yang maintenance ni sebab so far untuk backup kan Kak Elna dah minta saya. Itu je lah. Cuma troubleshooting tu lah. Kalau ada berlaku lagi, kalau it takes time nanti saya akan charge lah kalau susah. Macam tu je lah. Tapi setakat ni tak adalah. Ini kalau contohnya kalau Kak Elna tak boleh nak buat, dan saya charge benda tu lah. Ni untuk 199. Kadang-kadang ada orang memang dia tak maintain. Tapi sebab saya rasa Kak Aina dah alang-alang masuk dekat WordPress kan. You write blogs in WordPress. So alang-alang Kak Aina tengok je lah. All this thing. Tengok je. Plugin yang ada isu ke, ada tak update lagi ke. SSL ni tak payah, tak ada isu dah. Itu je lah. Sebab kadang-kadang dia keluar alert. Itu je. Dia keluar alert. I rasa tak ada problem. I have to go. Okay. Thank you Kak Aina. I will just continue a little bit untuk yang shop dengan the design part tu. Bila? Kan Kak Aina suruh saya record je. Continue. Okay. Alright. So I leave there. Okay. Thank you Kak Aina. See you soon. Salam. Safe drive. Okay. Akhir sekali selepas handover details. So kita nak tengok sedikit on the shop dan juga way forward in terms of content and design. So untuk content and design, kejap So the first thing way forward, this is again after we are way forward. Okay, in terms of design dan juga content. So
sebenarnya benda ni tak ada yang perfect. Jadi apa yang kita selalu kena buat ialah always survey, follow atau research other bloggers, other successful bloggers that have make money, yang dah berjaya rank dekat Google for example. Kita just follow what are they doing, apa yang dia orang buat. Contohnya sometimes kalau kita perasan, contohnya kalau one of the best tadi macam tadilah Out and Beyond contohnya, this website actually Mediavine memang dah bayar dia orang 2,000 per month. They are like I think 2 years. This website dah 2 tahun 3 tahun macam tu. So kalau tengok design dia simple, tak adalah that like aesthetic. Ada yang quite aesthetic, contohnya macam cooking. Selalunya cooking ni ada banyak juga yang tinggi-tinggi resepi. Kita tengok sikit contohnya macam ni. So design ni subjektif. Ada orang yang macam contoh Aisyah Pris, she focus more on the speed, sebab tu dia tak nak macam banyak sangat bling-bling, ada banyak teks. Dia pentingkan all the, see, this is all internal links. Dia pentingkan all the cara untuk pastikan dia betul-betul rank rather than focus on the design. Tapi ada orang juga yang at the same time dia rank, at the same time dia pun cantik. Contohnya macam ni, all recipes. Jadi dia dah organize website dia mengikut apa yang dia nak lah. Ni contohnya. Okay. So in terms of design dengan content ni, always follow research other successful bloggers in the other area, other areas. Sebab for teaching punya niche actually, sebab teachers pun sebenarnya sibuk, jadi kita kena tengok bloggers lah. Teachers ni tak ramai yang sebenarnya betul-betul blogging, betul-betul blogger lah. Itu yang pertama lah, in other areas and your own niche. Boleh jugalah tengok yang berjaya. Okay. Yang second one, dari segi content management, somehow slowly kena ada social media content. Contohnya for example in Facebook, okay, ataupun in Instagram, okay, ataupun some people they do it in TikTok. So apa kepentingan social media content is you introduce ataupun you promote certain part of your article in the social media. So for example, macam Citra Guru ada cakap pasal contoh Jun, kita ada cakap pasal Zeno tadi kan, ataupun cakap pasal disiplin. Jadi kita buatlah satu social media pasal disiplin. Yes, okay. Tapi itulah, dari segi paragraf ni memang kena baiki lagi lah, sebab bagi dia nampak pendek-pendek, for user easy navigation. Kalau tengok macam Aisyah Pris ni see, dia punya how to say, paragraph memang pendek-pendek. Jadi very easy for the eyes. Lepas tu dia banyak internal links. Lepas tu ada gambar, pastikan gambar berkaitan and so on, ada heading. Okay. Lagi apa? Social media content. And then social media content is also important because brings traffic. Sebab if we only focus on the SEO, maksudnya kita buat tulisan kita letak dekat dalam blog dan Google buat kerja dia, satu jalan je lah. Maksudnya kita punya pathway untuk pastikan kita ada traffic tu daripada Google saja. Tapi sebagai orang baru nak buat website, kita dapatkan traffic ni sebenarnya daripada social media. So kita selalu kena share. Jadi bila kita buat artikel pun, kita akan pastikan artikel kita ni ada manfaat yang memang kita tahu orang memang cari. Okay, itu dari segi traffic. Okay, untuk content. So sebab design ni is a bit subjective, so kita fokus on the content more. What do we mean by content? Kita kena pastikan our content helps people. Kita tak buat content yang kita rasa macam best, tapi sebenarnya orang cannot relate. So sebab orang baru nak kenal kita, jadi selain daripada kita promote kita punya uniqueness kan, cerita pasal falsafah tu, cerita pasal tapi sebenarnya banyak je
keyword research ataupun keyword yang orang cari ni kita pun berkait dengan kita. Contohnya pasal contohnya 5 tempat, contohlah 5 tempat menarik yang anda boleh lawati, tempat bersejarah yang boleh dilawati. Jadi buat artikel yang memang orang cari, tapi dalam tu kita boleh tambah-tambah artikel kita, letak internal links dan sebagainya. Okay, yang pastikan our content helps people. Jadi barulah orang akan selalu nak ikut dah. Maybe kita boleh bagi juga can share ataupun can give freebies ataupun digital products yang free lah. Free digital products, contohnya bagi templates ataupun planner ke contohnya. Okay, itu untuk way forward dari segi content. Untuk shop, okay, for example kalau kita nak jual way forward, kita nak buat shop. So dekat WordPress sebenarnya kita dah ada satu plugin yang memang sangat terkenal, namanya WooCommerce. So WooCommerce ni ada di sini. Okay, untuk kesenangan saya boleh installkan je dulu. Sekejap So once kita ada WooCommerce ni, kita memang dah boleh jual lah basically. Okay, cuma walaupun kita ada WooCommerce, kita ada kedai, kita kena ada payment. So payment ni pun nanti kena juga dipasang lah. Okay, tapi sekarang saya pasang je shop ni supaya Kak Lina dan Kak Eliza boleh dan team boleh explore sendiri dulu. Okay, so WooCommerce ni pun very intuitive sebenarnya. Once kita dah activate, dia akan bagi tahu kita step 1, step 2, step 3 yang kita kena buat. So boleh Kak Lina atau Kak Eliza boleh discover lah. So saya akan skip store details ni, so that Kak Lina dan Kak Eliza and the team boleh set up. Okay, no thanks. Okay, cuma dari segi okay, shop. So first, bila kita dah ada shop, online shop, so of course kita kena ada produk. Must add product. So bila kita ada produk, what comes in our mind, kita kena pastikan kita punya gambar produk menarik. Gambar produk tu bukanlah menarik kena hire fotografi, maksudnya menarik yang orang tengok pun cantik. Kan macam tak adalah nampak macam buat dekat slide for example, ataupun buat kat slide pun boleh asalkan cantik lah. Dia kena nampak menarik. Okay, lagi kita kena ada write up. Sebab all of you are bloggers, jadi writing is not a problem. Kena pastikan write up of the product menarik juga, menarik, ringkas, menarik, dan beneficial. Kita kena beritahu apa yang diorang dapat. Contohnya memudahkan kerja cikgu kan. Contoh Kak Hina jual buku. Jadi macam membantu pelajar rasa empati, memberitahu apa yang orang dapat bila pegang produk kita ni. Okay, itu lagi apa yang penting juga, bila kita dah ada online store, kita kena pastikan kita ada payment gateway. So payment gateway ni yang bahagian yang agak mengambil masa, sebab untuk payment gateway ni kena ada account. Sebab payment gateway ni adalah orang tengah antara website kita ni, website, payment gateway dan bank. So kita ada bank, kita ada website, tapi kat tengah-tengah ni kita kena daftar juga. Sebab kita kena ada verified account. Orang pun, pengguna kita, customer kita, bila dia nak beli, dia kena tahu yang channel yang dia nak bayar ni selamat. Jadi antara cara yang cepat boleh pakai PayPal je. Sebab PayPal kalau dah ada account, kita boleh link je dengan WooCommerce, senang. Ataupun orang sekarang boleh nak pakai Stripe, tapi Stripe akan require account bank. Jadi kat sini kena ada macam hantar dokumen, so akan leceh sikit lah. Stripe ialah international payment gateway. Boleh pakai juga local payment gateway, contohnya Bill Please ataupun Toyib Pay, dan senang pay dan sebagainya lah. Tapi untuk awal ni, Kak Rina and the gang boleh pakai PayPal je dulu, ataupun Google Pay. Google Pay ni ada dekat dalam WooCommerce payment. Jadi easy. Okay, tapi lepas dah ada payment gateway, of course if the product is physical, so you have to also consider, kena juga pastikan ada shipping. Sebab macam mana kan nak ship, semua shipping and tracking lah kat sini. Yang ni is
also satu bahagian yang akan ambil masa juga. Jadi kita akan skip dululah for the time being. So untuk awal, kalau Kak Harina and the team, Kak Liza nak menjual produk, Kak Harina boleh explore the shop and the payment je dahulu. Okay, pastikan dua benda ni settle. Lepas tu yang lain tu buat je manually dulu. Maksudnya pergi pos raju, dapatkan, contohlah kalau produk tu fizikal kan, pergi pos raju, lepas tu dapatkan tracking number pas dekat email pembeli, macam itulah untuk awal ni. Okay, so ataupun nak senang, jual je dulu digital product. Boleh jual buku online ataupun maybe worksheets for example. Ya, benda ni letak dekat mana? Dekat dalam produk kat sini. So kita boleh tunjuk sikit where's the product page. Yang ni it's just a setup configuration yang kena buat lah untuk WooCommerce. Tapi kalau contoh nak upload produk kat bawah ni. Oops. Ni yang ni. So produk kat sini. Okay. Boleh tambah lah kalau nak jual worksheets ke, letak gambar. Dia macam blog. Basically product is like a blog. Uploading product is like creating a blog. You have to have a title, you have to have like a parent guide. Cuma ada beza sikit-sikit lah. Contohnya let's see, kita tengok. Okay, this one is the title. Lepas tu product name, kena ada product description. You have to have the category for the product. Is it worksheet, is it books, is it t-shirt. Okay, and then you have to say kat sini lah, declare dia downloadable ke, dia virtual ke, it's a class ke. Kat sini all the other details. Okay, product shot is the excerpt. Remember kan, macam tadi kata buat blog, ada excerpt, product pun ada excerpt. So products excerpt is the product shot kat sini. So kita kena declare. Apa lagi yang penting? Sama dekat blog ada featured image, dekat product pun ada product image pun kena upload juga. Jadi barulah boleh keluar proper and also to be ranked on Google. Okay, so itu a little bit on shop. Kalau nak lagi how to set up SEO untuk shop, how to link social media dengan blog ke, tu kena book another time. Okay, yang ni kita for free complimentary of the website pun development. Okay, so that's all. Thank you for the time. This slide I will share later. I really hope yang semua dapat something daripada hari ini. Yang pasti ialah untuk membantu website Citra Guru ni berjalan dengan lancar dan semakin bertambah baik untuk pembaca-pembaca dia. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.